waktu itu dia mula berputus asa dengan Allah. Kemungkinan Allah bukan lagi Tuhan dia pada waktu itu. Maka sebab tu orang bunuh diri takkan masuk syurga. Sedih tuan. Sedih bila kita dengar yang bunuh diri ni orang Islam, orang Melayu tuan, sedih. Tapi nak buat macam mana tuan? Pilihan mereka. Kalau dia habaq kat kita, dan lah kita nak buat sesuatu tindakan, nak halang, tolong dan sebagainya. Biasanya orang bunuh diri ni tak habaq dah. Stres yang melampau, tak boleh nak fikir apa dah. Cuma dalam keadaan dia bunuh diri itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan nilai. Ada setengah orang sehingga dia berada dalam keadaan yang tidak waras. Dia ni elok macam ni, kita tak pernah tahu kata dia ni ada masalah ke apa ke. Mungkin dia ada stres yang melampau sampai tahap otak dia tak boleh berfungsi. Ketika dia berbunuh diri ni tuan-tuan, dia bukanlah kata dia ni berada bawah pengaruh syaitan, tapi dia dah teruk sangat sampai dia tak boleh fikir apa-apa. Dia berada seperti mana orang gila dan sebagainya, dan berlaku pembunuhan diri. Maka ketika itu Allah lah sebaik-baik penilai. Allah yang mengetahui segala-galanya. Tapi memang dia merancang. Dia merancang siap dah nak bunuh diri sekian-sekian. Ada orang siap tulis nota lagi kan. Nota bunuh diri sebelum nak bunuh diri tu, nota lagi. Hak tu confirm memang dia yang merancang. Dalam keadaan waras dia memilih keadaan tersebut, maka dia takkan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga tuan ha? Baik, sikit lagi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abada. Wa man shariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man naradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang membunuh diri dengan benda tajam, maka benda tajam itu di tangannya lalu ditusuk-tusuk ke perutnya ketika di neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Barang siapa yang meminum racun untuk membunuh diri, maka dia akan menghirup racun ketika di neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Barang siapa yang terjun dari puncak gunung untuk membunuh diri, maka dia akan terjun ke neraka Jahannam, dan dia kekal di dalamnya. Macam mana keadaan dia memilih untuk membunuh diri di dunia, macam itulah keadaan dia ketika berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia pilih bunuh diri dengan keadaan letak pistol dalam mulut, dia tembak bersepai tuan-tuan, macam itulah dia akan ulang perlakuan dia selama-lamanya. Khalidan mukhalladan fiha. Nabi ulang 3 kali. Duduklah hampa dalam tu abada. Noktah, tak keluar dah sampai bila-bila. Kekal sampai bila-bila. Yang pilih bunuh diri dengan pisau, duk cucuk perut, maka dia akan ulang perbuatan tu sampai terborai isi perut dia apa semua. Dalam keadaan pisau yang digunakan di dunia adalah pisau besi, sedangkan dalam neraka nanti pisau yang digunakan adalah pisau daripada api. Siapa yang memilih untuk mati dengan terjun bangunan, maka dia akan duduk dalam keadaan yang sama, berulang-ulang, terjun. Sekali terjun bersepai, sakit, jerit, elok balik. Naik terjun bersepai, sakit, elok balik. Macam tu. Khalidan mukhalladan fiha abada. Tak kira apa cara lah. Cara tu dia akan digunakan semula untuk dia sebagai balasan terhadap perbuatan dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni tuan-tuan menjadi bukti kepada kita, dia takkan keluar daripada neraka Allah. Jangan bunuh diri tuan. Apa sekalipun masalah kita tuan-tuan, kita ada ahli keluarga, kita ada sahabat, kita ada orang-orang berdekatan yang boleh kita percaya, boleh kita minta tolong tuan-tuan. Sekurang-kurangnya luahkan perasaan kita. Kebelakangan ni ramai orang yang stres tuan, yang sakit mental.
Terlalu banyak sangat tekanan demi tekanan. Tekanan duit lah, duit tak cukup, kerja tak ada, anak ramai, anak sakit, hak tu hak ni. Tuan-tuan, masalah mai tuan-tuan, bertenang dulu tuan-tuan. Minta ke Allah, buat 2 rakaat minta ke Allah. Rayu ketenangan daripada Allah. Bila Allah Ta'ala beri ketenangan tuan-tuan, masalah tu akan menjadi masalah yang asal dia berat kepada kita, akan menjadi satu benda yang mudah dan ringan. Minta Allah selesaikan masalah tu. Datang daripada Allah, penyelesai juga ada pada Allah. Jangan terus-terus ambil shortcut, pilih jalan singkat. Tak baloi tuan-tuan, tak baloi. Kok mana apa akan mati, biar mati di bawah ketetapan takdir Allah. Bukan kita memilih tarikh kematian kita. Sabit bin Dhahhak berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'nul mu'minin kaqatalihi wa man qazafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udhiba bihi yaumal qiyamah. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud Allah melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh orang mukmin sebagai kafir, sama seperti membunuhnya. Barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, maka nanti dia akan diseksa dengan yang setimpal nanti pada hari kiamat. Nabi sebut tuan-tuan, laknat orang mukmin seperti membunuhnya, dan barang siapa menuduh orang mukmin sebagai kafir, sama seperti membunuhnya. Ini banyak tuan-tuan. Senang-senang kata orang tu kafir, senang-senang kata orang tu bukan Islam, senang-senang tuduh orang buat bid'ah. Buat forum duduk 2-3 orang, sembang-sembang kata ke orang. Lah statue pula dah ni tuan-tuan. Jaga-jaga kalam berlakuan kita tuan. Kalau kita tuduh satu-satu orang mukmin tu kafir, sedangkan dia tak kafir, maka kafir tu balik kepada kita. Kita yang kafir. Kita melaknat satu-satu orang yang beriman tu tuan-tuan, sedangkan dia tu satu orang yang baik, maka ketika itu laknat tu akan kembali kepada kita, seolah-olah kita membunuhnya. Nah, abang kata besar sangat dosa yang disediakan oleh Allah pada perbuatan ni. Dan Nabi sebut juga tuan-tuan, siapa membunuh diri dengan sesuatu, maka nanti dia akan diseksa dengan yang setimpal. Antara hadis yang Nabi sebut tadi, hang pilih cara macam tu kan, macam itulah kami beri siksaan pada hang di neraka nanti. Di dalam sebuah hadis sahih ada dijelaskan tentang seorang lelaki yang tidak sabar menahan kesakitan disebabkan luka-lukanya di medan perang. Lalu dia membunuh diri dengan mata pedangnya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, dia termasuk penghuni neraka. Yang ni selalu kita pernah dengar tuan, dalam satu peperangan ada seorang lelaki yang syahid. Maka sahabat-sahabat ni nak angkat dia sebagai syahid, maka Nabi SAW bagi tahu dia ni penghuni neraka. Sebab kan ketika mana dia berperang ni cantik dah. Dia berperang ni tuan-tuan sampai luka parah. Tapi disebabkan sikit lagi keadaan, dia dah tak tahan dengan sakit dia tuan-tuan, dia ambil pedang dia tikam diri dia. Hujung dah. Dia mendahului beberapa ketika dalam kematian dia. Maka Nabi sendiri bagi tahu dia ni penghuni neraka. Maka ternyata tuan-tuan, kita kena bersabar atas setiap ujian, walaupun sabar ni bukan benda yang seindah dicakap, bukan semudah disebut. Sabar nah sebut tuan-tuan, kena baru tahu. Jatuh hati kita baru reti sabar tu apa. Tapi nak buat macam mana tuan? Kita faham dah, hidup tak boleh lari pada ujian. Jangan kita kata musibah tu tanda Allah benci, sedangkan itulah waktu Allah Ta'ala sedang memerhati. Allah perhati ya apa tindakan kita. Maka walau apa pun pelbagai keadaan, jangan sekali-kali ada lintasan dalam fikiran kita pilih untuk menamatkan masalah dengan membunuh diri. Banyak-banyak berdoa mohon bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikannya kita pemikiran yang waras. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari kejahatan jiwa kita, keburukan perilaku kita. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah,
Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Syekh pun sebut tuan-tuan, minta ke Allah supaya sentiasa diberikan kewarasan dalam akal fikiran. Orang yang bunuh diri ni orang yang habis dah kewarasan. Dia jadi akal seminit, otak pendek, tak boleh fikir dah. Tak boleh fikir dah. Biasanya orang bunuh diri ni banyak disebabkan hutang. Hutang sampai akhirnya hutang tu dah terjerat diri dia. Sampai rumah pun nak kena gadai, harta-harta semua nak kena ambil. Orang-orang yang kita berhutang duk main tuntut, duk main kacau, duk main mula duk kacau anak keluarga kita apa semua, dia jadi semak dah tuan-tuan. Dia tak tahu nak buat apa, duit memang tak mampu nak cari dah, bunuh diri. Adakah dia ingat bunuh diri tu boleh menyelesaikan hutang dia? Tak. Kat akhirat kira lain, bunuh diri dah selesai, bab hutang tu pula lagi. Maka azab ni bertimpa-timpa. Kita jangan kata macam ni dah tuan-tuan. Kita jangan kata macam ni. Alah, dah masuk dah neraka dah, api yang sama. Nak jadi sakit tu nak rasa macam mana? Allah Ta'ala boleh menjadikan sakit tu bertambah ikut suka dia. Sebab sakit itu juga ciptaan dia. Tuan-tuan, sama tak tuan-tuan? Sakit kalau kita pegang bara dengan api. Saya tak pernah pegang, tuan-tuan try lah tengok. Tangan kanan pegang bara, tangan kiri ni letak ke api yang high pressure, yang kedai tom yam duk guna tu. Tuan-tuan kalau tak ada, minta tolong Pak Ngah, street cafe dah. High pressure memang buka api tu, tuan-tuan tak tangan. Hak mana sakit lagi? Sudah pasti ada beza. Allah Ta'ala ciptakan neraka 7 tingkat. Takkan 7 tingkat tu tuan-tuan sama je dia punya suhu? Tak sama. Makin panas, pi ke bawah, makin panas, pi ke bawah, makin panas. Dalam banyak-banyak panas itu ada pula satu lembah yang sangat sejuk. Sejuk sungguh. Rupanya sejuk tu pun satu kesakitan tuan-tuan. Sejuk tu pun kita terang-terang macam ni okey tuan. Dia main satu tahap sejuk yang tak boleh nak buat apa dah ni tuan-tuan. Ui, hantu pun azab tuan-tuan. Makin lama makin panas, makin lama makin panas. Jadi bila Allah kata aku timpakan azab yang berganda, maksud dia panas tu 2 kali ganda. Oh, tak erti nak sebut tak ni? Kan? Tapi kita yakin apa yang Allah Ta'ala sebutkan tu semuanya benda yang benar. Kau pelihara diri kita, pelihara akidah kita, jaga iman kita, pastikan kedudukan kita di akhirat nanti. Kita semua mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan dan golongkan kita dalam golongan kanan ashabul yamin, mereka yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.